Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Amin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dapat meneruskan pembelajaran kita secara maya. Baiklah, hari ini kita nak masuk pelajaran baru ataupun topik baru di dalam tajuk hadis. Tahun 5 ada satu hadis yang akan kita belajar. Okey. Kita memang tak dapat lari daripada hadis dan juga Al-Quran sebab hadis dan Al-Quran merupakan rujukan utama bagi kita yang beragama Islam. Okey. Apakah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini? Iaitu sayangi pemimpin kita. Okey. Doa pun kita dah kita terus kepada straight to the point. Apakah itu hadis? Okey, kalau kita lihat dalam buku teks ada contohnya macam ini dan kamu semua sedia maklum hadis tu macam mana. Contohnya ini dalam buku teks kita, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati, rawahul Hakim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi mana berpegang teguh dengan keduanya, iaitu Al-Quran dan sunnahku. Ini adalah contoh hadis. Banyak hadis, ada beribu-ribu hadis. Kan? Contoh yang kita sering dengar, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Ada nilai hadis tu. Berapa darjat hadis tu kita tak perlu tahu, tapi nak beritahu itu adalah contoh hadis. Kebersihan itu separuh pada iman, kan biasa kita dengar kan, malu itu separuh pada iman, talibul ilmi fariidatan 'ala kulli muslim wal muslimat. Apa nama, menuntut ilmu adalah wajib bagi kepada orang Islam, orang muslim. Apa nama lagi? Banyak lagi lah Ustaz, mungkin dah lupa dah. Bukan dah lupa, kena tengok situasi pun kita boleh ingat. Kalau nak macam sepintas lalu macam ni, tak boleh ingat. Macam ayatul munafiqun salasun iza hadasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Buniyal islamu ala khamsin. Asyhadu an la ilaha illa Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu ma li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis ini dia dengan Al-Quran dia sama saja, bahasa Arab. Cumanya hadis bukan ayat Quran. Al-Quran ayat Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah. Tapi hadis bukan. Hadis adalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ni adalah daripada bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah dia tidak mandai-mandai sendiri ya, semuanya melalui wahyu dan juga bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai satu contoh hadis. Okey, daripada Abi Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh dengan keduanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah dua pegangan kita, buku kita, manual hidup. Kita kalau kita beli kereta, beli handphone, beli radio, mesin basuh, apalah semua, mesti ada satu buku kecil. Buku kecil itulah panduan ataupun manual. Jadi Al-Quran dan juga hadis ini adalah manual kehidupan kita. Semuanya ada dalam tu. Pasal puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Dalam Quran kita nak tahu. Solat, aqimus solah. Dalam Quran ada sebut pasal solat. Huriman alaikum waddamu walhamul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan darah, bangkai, daging khinzir. Daripada mana kita tahu? Daripada Al-Quran.
Apa lagi? Banyaklah ustaz kena refresh balik, bukan refresh tak tahu. Kita kena ambil situasi baru tahu. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Adakah telah sampai kepadamu berita yang menakutkan, berita yang menggemparkan? Ada tak? Amma yatasa abasa wa tawalla. Telah datang kepada Rasulullah orang yang bermasam muka. Sebagai contoh kan. Banyak contoh itu ayat Quran dan hadis adalah lain. Okey, hari ini kita nak ceritakan ataupun kita nak mengetahui tentang satu hadis yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey, bukan hadis yang Ustaz tayangkan sekarang ini. Ini adalah contoh yang Ustaz nak bawa adalah contoh hadis. Ada dalam buku teks juga. Hadis yang kita nak belajar, yang kita nak fokuskan adalah sayangi pemimpin kita. Yang berkaitan dengan sayangi pemimpin kita. Sebelum kita pergi lebih lebih jauh, melaut. Okey. Bila sebut kepada pemimpin, kita tak payah nak pergi kepada luar. Di sekolah sendiri pun kita ada banyak pemimpin. Contoh kita ambil dalam kelas. Siapakah pemimpin besar dalam kelas? Adalah guru kelas. Okey, siapa pemimpin selepas guru kelas tak ada siapa? Adalah ketua kelas. Ada organisasi tak? Bila ada organisasi mesti ada ketua dan ketua itu adalah pemimpin. Bila kita organisasi satu sekolah, siapa ketua kita? Adalah guru besar. Okey, lepas itulah macam itulah seterusnya guru besar. Betul dalam persatuan ada tak pemimpin? Ada. Persatuan bola sepak, persatuan badminton, bola jaring, persatuan tunas putri Islam, pengakap, persatuan badminton, bola jaring, chess. Ada tak pemimpin ke situ? Ketua-ketua. Ketua-ketua itulah dipanggil pemimpin. Jadi pemimpin ni banyak. Kalau libatkan negara, siapa? Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri yang di Pertuan Agong, Raja. Siapa? Sultan Johor. Kalau orang putih, King, Queen. Itu semua adalah pemimpin. Hari ini kita nak belajar dalam satu hadis yang mengupas tentang sayangi pemimpin kita. Okey? Mari baca hadis ini bersama-sama. Okey? Kalau ada handphone yang ada QR code, boleh scan di QR code ini. Kemudian ada hadis yang akan diterangkan. Sama saja hadis yang Ustaz nak tayangkan ini. Apa hadis yang Ustaz nak terangkan di sini ialah An Abdillah ibn Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha wa ma lam yu'mar bi ma'siyah fa iza umira bi ma'siyah fala sam'a wa la ta'ah muttafaqun alaih. Sekali lagi Ustaz baca dan Ustaz nak semua orang kena cuba baca hadis tersebut. Okey. An Abdullah ibn Umar أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه. Apa yang hadis ni tak faham langsung ni? Boleh saya baca maksudnya Ustaz? Boleh. Ustaz yang juga akan baca. Apa maksud hadis ni? Hadis ini bermaksud ialah daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Okey, sini ada qala. Saya terang sikit bahasa Arab. Qala. Berkata. Bila Rasulullah kena sebut bersabda. Ya, bersabda. Penggunaan sama qala, tapi bila Rasulullah sabda. Bila orang biasa berkata. Okey. Kalau macam kita bahasa Melayu, dalam pelajaran bahasa Melayu, kalau Sultan bertitah, kan? Okey. Kita teruskan. Apa tadi? Saya lupa dah. Okey. As-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim. Wajib atas seorang muslim fiha uhibba kariha. Untuk dia mendengar dan mentaati pemimpin dalam perkara yang dia suka dan dia benci. Faham? Maknanya, kita kena taat kepada ketua kita. Sama ada apa saja yang ketua kita sampaikan itu, benda yang kita suka ataupun benda yang kita tak suka. Macam mana tu? Benda yang kita suka. Contohlah, ketua kita kata apa?
Okey, hari ni saya nak belanja awak makan di kantin. Ni sebagai contoh. Suka tak? Sukalah awak nak belanja. Tetapi pemimpin kata, ketua kita kata, okey, hari ni semua murid kena balik lambat. Aduh. Sebenarnya pemimpin ada sebab-sebab tertentu kenapa dia suruh kita balik lambat. Ada sebab. Yang kita tak tahu. Itu yang maksudnya kita mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang kita suka dan juga kita benci. Selagi dia tidak diperintahkan kita untuk melakukan maksiat. Okey, semua buka baju, buka seluar. Boleh tak kita suruh macam tu? Dah tentulah tak boleh. Itu dah tentulah maksiat. Ataupun dia kata, okey, lelaki dengan perempuan boleh bersukaria dalam kelas, boleh berpegang-pegangan tangan, atau sebagaimana kamu pun boleh bayangkan sendiri macam mana. Itu maksudnya maksiat. Okey, selagi dia tak suruh ke arah itu, maka kita kena taat. Wajib kita taat kepada ketua kita, pemimpin kita. Tetapi, apabila pemimpin atau ketua kita perintahkan kepada kita melakukan maksiat, maka kita wajib menentangnya ataupun tak ada kewajipan untuk kita taat kepada dia. Dia suruh kita buat jahat. Kat sekolah, dia suruh kita mencuri. Kat sekolah, suruh buang sampah merata-rata. Dekat sekolah, suruh conteng dinding. Perlu tak kita taat kepada orang macam tu? Tak perlu. Kita kena tinggalkan ketua yang macam itu. Faham? Ini adalah sedikit penerangan tentang maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Angin pula malam. Okey, faham ya? Sekali lagi Ustaz ulang. Okey, hari ini kita nak ulas tentang hadis saja, pengenalan kepada hadis sebelum kita masuk kepada yang selebihnya tentang hadis pada minggu hadapan. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'il muslim fima ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyah, fa iza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Daripada Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib mesti ke atas kita seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin atau ketua dalam perkara yang dia suka dan benci, selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaatinya. Siapa yang mentaatinya itu? Mentaati kepada pemimpin tersebut, ketua kita tersebut. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Hadis yang berkaitan sayangi pemimpin kita. Okey, Ustaz harap boleh faham penerangan ringkas tentang maksud hadis tentang pemimpin ini. Mudah-mudahan boleh faham dan juga kalau boleh hafal hadis tersebut. Sebab bila sebut kepimpinan ni dia tak lari pada kita dalam keluarga. Siapa ketua kita? Ketua keluarga kita? Ayah kita. Bantu dia siapa? Timbalan dia siapa? Ibu kita. Dia tak lari pada kita. Jadi kita boleh gunakan ni selagi mak ayah kita menyuruhkan ke arah kebaikan. Benda yang ayah suka tak suka kita dah tahu tadi dah. Kita kena taat. Tapi kalau mak ayah kita suruh kita buat satu benda yang tak elok, maka wajib pada kita tinggalkannya. Okey? Jangan ingat bila sebut pemimpin je, Perdana Menteri. Sebenarnya kepimpinan ini memang ada di sekeliling kita. Di rumah, di sekolah, di organisasi-organisasi dan di sebagainya. Okey? Apa yang Ustaz nak murid-murid semua buat adalah Ustaz akan berikan seperti biasa, Ustaz dah jadikan ini sebagai nak sebut apa? Bukanlah kuis, namanya kuis. Live worksheet ni kuis. Tadi Ustaz dah tinggalkan tempat kosong. Ada dua. Yang pertama, isi tempat kosong. Okey, kamu tulis mula dengan keyboard Jawi yang kita dah install tersebut. And apa-apa pun Ustaz tinggal tu nanti kamu tulis kat sini. Ni Ustaz dah letak ni. Okey. Kemudian nanti yang kedua, tulis erti hadis dalam tulisan Jawi. Okey, tulis kamu ikut seperti mana yang kita tengok dalam buku teks. Boleh tengok dalam buku teks seperti biasa. Kemudian hantar ke dalam grup Telegram. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan hadis. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan yang baru kepada diri kita dan kita dapat memperbaiki. Sekiranya sebelum ini kita melakukan kesalahan, hari ini kita dah tahu dah. Ada hadis tentang pemimpin. Sebelum ni aku ingatkan macam ini kefahaman aku. Rupa-rupanya
macam ini. Okey, jadi aku kena ubah. Nampak? Dapat pengetahuan yang baru. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ustaz akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.